Halo Solin. So jadi kamu dah buat keputusan nak join? Ya, itu adalah tindakan yang terbaik. Tapi ada satu masalah ni Solin. Abang dah tak buat dah tu yang jual saham tu. Abang sekarang ni jual gelang ajaib. Ya, gelang berkuasa nuklear. Nanti abang call kamu sebab abang ada talk ni. Tengah nak bagi talk. Okey, Assalamualaikum. Berdasarkan permintaan ramai, ada yang suruh abang buat ni pasal A45 AMG. Kita akan cerita pasal A45 AMG Mercedes. Okey, sebelum kita tahu tentang A45 ni, sebenarnya dia ada 3 body utama, iaitu A45 hatchback, GLA 45 so called crossover lah, dan lagi satu CLA 45 iaitu sedan. Ada 3 body lah. Tiga-tiga ni almost sama dan maintenance untuk ketiga-tiga body ni pun almost sama. Ketiga-tiga body A45 AMG ni dia pakai enjin 2 liter turbo 355 horsepower, all wheel drive, 7 speed DCT. Kalau ikut kelas, memang enjin ni waktu dihasilkan dulu, ia adalah enjin yang paling power di dunia dalam kelas 2000cc dan ia dibuat oleh Mercedes. Maaf, bukan Jepun. Okey, yang first kena tengok servis dia dulu lah. Servis ni benda wajib lah, setiap 10,000 nak kena servis kan. So, servis dia pakai minyak hitam 5.5 liter. 5 liter. Dia punya viscosity, kelikatan ni ialah 540W. Jadi, boleh pakai minyak apa saja, tapi package untuk servis ni biasa sekitar dalam 700 sampai 900 ringgit sekali servis. Tak mahal, memang tak mahal sebab dia macam enjin 2 liter biasa. Tetapi, dia punya gearbox 4-wheel drive, 7 speed DCT. 2 kelas lah. Jadi kalau kita tengok Merc sebelum ni dia pakai torque converter. Jadi yang A45 ni dia pakai 2 clutch. 2 clutch ni memang lebih banyak minyak yang diperlukan, especially bila dia all-wheel drive lah, depan dengan belakang. Yang first memang kena ada transmission oil lah. Okey, transmission oil, lepas tu dia ada oil pan gasket, dia ada filter luar dengan filter dalam. Keseluruhan dia sekali servis kit untuk gearbox ni lebih kurang dalam 1,500 2,000 macam tu lah. Sebenarnya kereta ni tak ada masalah sangat. A45 ni kalau tanya kepada siapa-siapa pemilik pun, kereta ni agak lasak untuk sebuah kereta Jerman. Akan tetapi, lasak macam mana pun, wear and tear parts tetap kena tukar. Especially untuk kereta yang memang didesign power macam ni kan. Suspension, brake, ini benda yang paling kritikal sebab bergantung pada di mana kita membeli. Kalau kita membeli second hand, probably owner sebelum tu dah lanyak. Kalau kita beli baru, okey lah, ada 5 tahun warranty kan. Rosak apa saja pergi Mercedes dan boleh claim warranty. Tapi kalau beli second hand atau beli unregistered, wear and tear punya parts ni nak kena jaga-jaga. Okay, yang first kita tengok brake. Brake pad ni memang dia akan habis lah. Kalau kita lanyak, brake pad akan habis lah. Brake pad ni sangat banyak pilihan. Walaupun kereta ni dia pakai Brembo, tapi sebenarnya ada pilihan aftermarket untuk brake pad dia. Harga untuk brake pad ni lebih kurang dah semurah 700 sampai 1,500 macam tu. Okay. Kalau tak nak pakai Brembo, boleh pakai Project Mu, boleh pakai DBA, boleh pakai EBC, boleh pakai Endless, boleh pakai DC brake, boleh pakai Pegit, boleh pakai Remsa, boleh pakai LPB. Banyak, memang banyak pilihan. Sebab kereta ni dia jual serata dunia dan banyak tuner atau banyak aftermarket yang buat brake pad untuk kereta ni. Honestly memang tak mahal. Memang tak mahal untuk harga 700 sampai 1,500. Dia lebih kurang brake pad Evo macam tu lah, Evo Subaru. Itu brake pad depan saja tadi tu. Biasanya memang depan lah memang akan habis cepat. Belakang dia jarang habis, cuma dia akan habis jugalah. So jaga-jaga je lah. Bila nak tukar yang belakang ni, kos dia lebih kurang dalam 500 sampai 1,000 macam tu lah. Brand yang sama macam saya sebutkan tadi. Brand yang aftermarket ataupun brand yang original. Brake pad Roto. Ini memang
Dia tak macam Viva, tak macam Axia lah, pakai sampai kiamat pun boleh ada lagi kan, takkan habis-habis dia punya rotor. Tapi kalau rotor kereta performance ni, memang rotor tu sendiri dia takkan tahan sampai habis lah. Sampai satu masa memang kita kena tukar. Dia bergantung pada nasib. Ada orang mungkin pakai 100,000 baru habis dia punya rotor. Ada orang pakai mungkin 200,000, bergantung pada cara drive lah. Cuma rotor ni dia ada banyak pilihan macam saya cakap tadi. Antara brand-brand rotor yang ada untuk A45 ni ialah Agency Power, WP Pro, DBA, Disc Brake Australia, DC dan juga RDA. So keempat-empat rotor ni bergantung pada jenama. Kalau yang paling rendah sekitar 2,500 dah boleh tukar 4 unit. Kalau yang paling mahal mungkin sekitar 6,000 lebih sampai 7,000. 7,000 is maximum lah. Agak murah untuk sebuah kereta yang power macam AMG ni. Memang boleh pakai. Okay, macam saya cakap tadi, kereta ni dia pakai dual clutch, all-wheel drive. Dia pakai 7 speed shift DCT. Clutch ni dia jarang habis. Tapi sifat untuk sebuah kereta sports memang bergantung pada cara penggunaan. Kalau jenis lanyak-lanyak tukar gear dekat RPM tinggi kan, memang clutch ni akan burn, dia akan habis, dia akan terbakar. Jadi apa yang perlu dibuat ialah ganti clutch set lah. Cumanya agak pelik sikit sebab clutch set untuk A45 ni dia macam susah nak dapat. Nak kata susah sangat tu tidak lah, tapi macam kalau nak mungkin kena order dulu seminggu 2 minggu. Kos untuk menukar clutch set AMG A45 ni sekitar 5,500 sampai 7,000. Komplit lah tu. 5,500 sampai 7,000 clutch set. Untuk A45 AMG dan CLA 45 AMG, dia pakai 19 inci iaitu 245 35 19. Tayar ni terpulang lah nak pakai tayar apa, tapi kalau dah beli kereta harga 300,000 takkan nak pakai linglong acalela kan. Kenalah pakai tayar sedap. Kalau lah ni cerita kalau kan. Kalau saya memang saya pakai Michelin Pilot Sport lah. Iaitu mungkin harga dia dalam 1,500 1,600 sebiji. Sebenarnya nak pakai cak ayam pun boleh kalau berani, kalau cukup skill kan. Tapi itu untuk A45 dengan CLA 45. Tapi kalau beli GLA yang tinggi sikit macam crossover tu, rim dia bukan 19, rim dia 20 inci tuan-tuan. 20 inci. Sendiri mau ingat lah kalau tayar sedap. Kereta mahal takkan tak ada duit tukar tayar kot. Malulah kat jiran-jiran sebelah. Okay, yang seterusnya ialah absorber. Absorber. Kalau untuk edition 1 2014 sampai 2016 ujung, dia punya suspension absorber sebatang harga lebih kurang dalam 1,500 macam tu. Siap pasang. Satu. Tapi itu untuk edition 1. Kenapa dengan edition 2? Bukan edition 2, dia panggil facelift. Kalau facelift 2016 ke atas, 2017, sistem suspension dia dah berbeza sikit dengan edition 1. Yang facelift ni dia dah so called active suspension lah, dia boleh adjust soft hard semua. Jadi yang baru ni lebih mahal lah. Tapi memandangkan kereta ni agak baru 2017 2018, tak dapat check lagi lah. Saya tak dapat check lagi berapa satu set sebenarnya untuk yang facelift ni. Tapi kalau ikut logik dia memang lebih mahal lah, sebab dia boleh adjust soft hard. Seterusnya ialah spark plug, iaitu dalam bahasa Melayu dia palam pencucuk. Tu bahasa Melayu dia, spark plug. Spark plug dia alah murah lah. Tukar Jazz IDSI lagi mahal. IDSI berapa? 600, 800 kan tukar spark plug dia. A45 ni baru apa? 500 boleh tukar 4 biji je kot. Okay, yang seterusnya ignition coil. Benda ni jarang tangkap. Dia tak lembik lah macam kereta-kereta sport lain kan. Dia ni jarang rosak. Tapi in case kalau rosak, letaklah dalam bajet dulu, tulis siap-siap. Kalau rosak, kalau yang original satu set coil ignition dia lebih kurang dalam 1,200 1,500 macam tu lah, siap pasang. Tak mahal sangat. Tapi kalau kata kereta tu nak upgrade pergi stage 2, stage 11, stage 100 ke kan, kenalah pakai Okada. Barulah champion. Harga dia berapa lah? Kejap. Okada harga dia 6,500 satu set. Barulah style bro. Dulu pun orang pakai MSD ignition pun barulah nampak cun dalam nyembe.
Yang seterusnya ialah mounting engine dengan mounting gearbox. Dia ada 4. Jadi, ini kereta ni 4 silinder, kecil tapi power yang Robbie memang tinggi. Jadi, normal lah untuk enjin yang power dekat blok yang kecil ni, dia memang akan stres dan kerosakan mounting memang agak sering berlaku. Kena jaga-jaga tu. Mounting untuk AMG ni almost sama untuk CLA, GLA, A45 memang harga dia sama, iaitu sekitar 3,500 sampai 4,000 siap pasang. Tapi nak pasang mounting AMG ni untuk kereta-kereta macam ni, janganlah hantar dekat pomen-pomen cak ayam yang biasa buat Nissan Sunny. Janganlah kan. Bagi pomen yang biasa dengan enjin ni. Sebab nanti ikut pasang tak cun, enjin pun tak sedap, bawa pun dah jadi tak enjoy. Janganlah nak jimat sangat. Kenapa coolant spare tank ni bocor? Dia tak bocor. Coolant spare tank ni dia ada sensor dalam spare tank tu. Dan sensor tu sebenarnya, sensor level spare tank tu yang selalunya rosak. Masalahnya dia built in kat dalam. Jadi kita tak boleh nak tukar sensor tu, so kena tukarlah the tank tu satu set. Cuma harga dia tak adalah mahal sangat, dalam 600-700 siap pasang macam tu lah. Cuma kena jaga-jagalah. Ini pula untuk yang jenis laparkan kuasa. 350 tak cukup, nak stage 1, stage 2, nak pergi 400-450 horsepower. Biasanya akan efek dekat thermostat. Thermostat ni dia lambat tendang, menyebabkan enjin overheat semuanya. Thermostat A45 ni tidaklah mahal mana, tak mahal sebenarnya. Cuma proses nak buka, nak tukar dia tu memang payah, memang leceh, dan kebanyakan mekanik memang kalau yang biasa-biasa punya mekanik dia tak mau buat. Specialist dia buat lah. Dan secara generalnya dia orang akan ambil upah barang dengan pasang dalam 800 sampai 1000. Memang agak mahal lah, just untuk thermostat je kot. Lagi satu, untuk tukar ni janganlah bagi pomen tiara, kenalah bagi pomen yang biasa dengan kereta ni. Ini adalah lagi satu masalah yang aneh-aneh ni untuk A45, iaitu atmospheric valve dia atau dump valve. Kenapa benda ni kena tukar? Sebab dia rosak lah. Kenapa kena tukar? Sebab dia rosak lah. Kenapa dia rosak? Sebab dia jam. Bila dia jam, turbo tak aktif lah. Jadi bawa kereta lemau lah. Macam bawa Axia, tak sedap lah. Takkan A45 macam rasa macam Axia. Dia ada satu masalah sebenarnya, sebab dump valve ni dia built in dalam turbo. Dia melekat dekat turbo tu. Jadi bijak juga engineer AMG ni tau. Sebab dia nak suruh tukar turbo terus kalau rosak kan. Tapi sebenarnya pomen-pomen yang terror dia dah jumpa jalan keluar untuk selamatkan turbo ni. Jadi boleh pakai turbo balik dan tukar dump valve tu. Aftermarket ada, kalau tak silap saya, brand Turbo Smart ada dan brand Forge. Harga dia dalam 800-900 macam tu. Murah lah kalau compare nak kena tukar terbang seketul. Yang seterusnya ialah aircon compressor. Berjaga-jaga. Dia jarang rosak. A45 ni jarang rosak aircon compressor. Tapi kalau tanya orang yang dah pakai model 2014, ada yang pernah kena. Bila kita orang tanya kan, berapa harga tukar apa semua? Sekitar dalam 5,000 macam tu lah. Original Mercedes siap pasang. Taklah, mahal sangat. Boleh dengar lah. Kalau benda tu rosak 10 tahun sekali, okey lah kan. Kemudian alternator. Benda ni pun jarang rosak. Jarang sangat rosak. Cuma bersedialah kalau benda ni rosak. Kalau brand new, original, harga dia dalam 5,500 ke 6,000 yang kami check. Starter motor pun sama. Dia jarang rosak. Tapi get ready je lah. Mana tahu kita nasib tak baik kan. Tak boleh nak start, starter motor rosak. Harga dia dalam 1,500, 2,000. Siap pasang. Harga dia pun okey sebenarnya. Kalau kita tengok A45, kalau A45 second hand 170 lebih dah boleh dapat. Unregister dalam 24-25. Itu kalau unregister. Tapi kalau second hand dalam 17-18 dah boleh beli. Cuma kalau kereta ni katakanlah Solihin nak beli untuk nak bawa mak dia apa semua, saya tak cadangkan dia beli A45. Pilihan pertama mungkin CLA 45 sebab dia ada boot belakang. Ataupun GLA 45. GLA dengan A nampak macam sama, tapi GLA besar boot belakang, even dekat passenger belakang duduk pun lebih, dia punya legroom lebih luas. Itu memang sesuai untuk orang yang nak pakai satu kereta saja.
Okey, kesimpulan dia, berbaloi tak beli kereta ni? Okey, kalau kita kira nilai ringgit dengan horsepower, inilah kereta yang paling berbaloi sekali dibeli. Secara keseluruhan dia, walaupun nama dia Mercedes, wah macam takut nak pakai kan Mercedes, BMW, Audi ni macam kita takut kereta konti. Tapi sebenarnya maintenance Mercedes ni dia lebih lasak berbanding brand-brand Jerman yang lain. Memang boleh pakai. Especially kalau kita beli yang model 2016 yang boleh adjust keras lembut apa semua. Dia boleh jadi sebuah kereta yang untuk kegunaan semua. Boleh pakai hari-hari, boleh bawa pergi kerja sebab dia boleh adjust level dia, comfort, sports, race apa semua kan. Kalau kereta sport dia biasa sport saja. Kalau kereta contoh macam GTR kan, nak bawa kalau dah upgrade memang tak berapa praktikal lah dengan minyak ke darah ni kan. Tapi kalau A45 ni kalau kita bawa dekat level comfort, minyak dia okey je, tak adalah teruk sangat. Jadi, berbaloi tak beli kereta ni? Sebenarnya memang berbaloi. Berbaloi sangat untuk harga dia, untuk maintenance dia. Harga dia memang boleh-boleh sangat lah. Salihin. Jangan bimbang. Gelang ajaib tu banyak lagi. Jangan bimbang. Memang abang dah simpan dah untuk kau. InsyaAllah kita sama-sama membangunkan ekonomi ummah. Sekejap jangan lupa tau subscribe dulu. Kejap kan telefon. Boleh Solihin, boleh. Nanti kita jumpa dekat Mazlina Maju. Ya. Kita bayar masing-masing. Okey. Okey. Bye. On the way.